Kita berhenti pada matan wa amma burhan wujub as-sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam. Di situ kan? Betul tak? Betul. Ya. Suara dapat dengar kira. Dengar. Ini. Sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qal musannif Imam Al-Syeikh Muhammad Ibn Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'anallah bi'ulumihi fi darain amin. Wa amma burhan wujub as-sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami. Adapun dalil ataupun burhan dalil bukti wajibnya Allah bersifat dengan mendengar, melihat dan berkata-kata ialah kitab Allah, yakni Al-Quran, sunnah Nabi dan ijma'. Jadi timbul persoalan kenapa Imam As-Sanusi dia menyebutkan dalil naqli, dalil wajibnya sama basar dan kalam bagi Allah adalah Quran dan hadis, iaitu dalil naqli. Dan begitu juga ijma' umat, ijma' para ulama. Karena dari segi tiga sifat ini, dalam isbatkan tiga sifat ini, kata ulama Asy'ariyah, dalil naqli lebih kukuh daripada dalil aqli. Berbeza dengan sifat-sifat sebelum ini. Dalil naqli saja, dalil aqli saja, hujah-hujah akal sahaja pun sudah dapat meyakinkan manusia akan kewujudan sifat-sifat tadi bagi zat Maha Pencipta. Adapun tiga sifat ini, maka dalil naqli, dalil Quran, hadis itu lebih kuat di samping dalil aqli. Jadi sebagai contohnya sifat sama mendengar dan juga melihat, maka itu terdapat dengan banyak dalam Al-Quran, di mana Allah SWT menyebutkan wa huwas samiul basir, dan dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan sifat berkata-kata pula, kewujudan Al-Quran dan juga sunnah itu sendiri sebagai kalamullah, wahyu, itu sebesar-besar dalil bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan kalam, iaitu dia menyampaikan kalamnya kepada rasul-rasulnya. Di samping dalam kalam yang disampaikan kepada rasul itu juga turut menegaskan bahwasanya Allah berkata-kata, di antaranya wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata-kata dengan Musa dan dengan berkata-kata yang sebenar, tanpa wasitah, tanpa perantara. Selain itu, ini hujah akli, hujah akal. Wa aidan law lam yattasif kena baca sukun sebab lam, kewujudan lam dipanggil okey. وأيضا لم يتصف بها
lazima yattasifa bi'adadiha wa hiya naqais wa naqsu alaihi ta'ala muhalun. Ini hujah akal. Selain itu, jika Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat tersebut, yakni kalau kita menafikan Allah bersifat dengan mendengar, melihat dan juga berkata-kata, pastinya dia bersifat dengan sebaliknya, iaitu lawan kepada mendengar, tuli, lawan kepada melihat, yang buta, dan lawan kepada berkata-kata, bisu. Jadi sifat-sifat sebaliknya itu, iaitu buta, tuli, buta dan juga bisu, itu adalah sifat-sifat kekurangan. Dan kekurangan muhalun, adalah mustahil bagi Allah. Kerana Allah, Zat yang Maha Agung ini, dia bersifat dengan yang layak baginya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinat atau tarkiha jaizan fi haqqi ta'ala, fali'annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un mimma minha aqlan aw istahala aqlan lanqalaba al-mumkin wajiban atau mustahilan wa dhalika la yu'qalu. Adapun dalil yang membuktikan bahawa harus bagi Allah melakukan atau mengadakan perkara-perkara mumkinat, iaitu makhluk, iaitu mumkinat lawan kepada wajibat aqlan wa mustahilat aqlan. Dan perkara mungkin ni makna harus ada pada akal dan harus tiada pada akal. Berbeza dengan wajib. Perkara wajib akal, iaitu akal tidak dapat menerima kalau dikatakan dia tiada. Mustahil akalan pula ialah akal tidak dapat menerima jika dikatakan dia ada. Jadi status sifat-sifat Allah Ta'ala tadi ni, 20 sifat bagi Allah, itu dia panggil sifat-sifat yang wajib, yang mesti. Akal tak dapat terima kalau dikatakan sifat-sifat itu tidak ada pada zat Tuhan Maha Agung, Maha Pencipta ini. Adapun sifat-sifat yang berlawanan dengan 20 sifat yang wajib bagi Allah. Sebagai contohnya, Allah wajib bersifat dengan ada, yang mesti bersifat dengan ada, akal tak boleh terima. Kalau dikatakan Allah tidak ada, lawannya tiada, yakni mustahil. Allah tiada, akal tidak dapat menerima kalau dikatakan Allah itu tiada. Jadi betul sifat-sifat yang lain. Allah berkuasa, wajib bagi Allah, yakni mesti pada akal. Maksudnya Allah itu berkuasa. Mustahil bagi Allah, ajz, lemah. Akal tidak dapat menerima. Kalau dikatakan Tuhan itu lemah, kalau lemah macam mana nak ada alam ini? Okay. Dan di sana ada perkara yang akal boleh terima kalau dikatakan Allah melakukannya, dan akal juga boleh terima kalau dikatakan Allah tidak melakukannya, tidak berbuat. Iaitu apa dia tu? Mumkinat. Perkara yang mumkinat. Mumkinat ni apa dia? Alam ni lah. Alam ni. Maknanya, kalau tidak ada alam, kalau ada alam ini, adanya alam ini, akal tak okey, biasa. Tak mustahil. Kalau dikatakan tiada alam ini, okey, pun tak mustahil juga. Jadi sebab alam ini mumkinat. Jadi apa dalil bahwasanya hanya harus saja bagi Allah, yang tidak wajib pun bagi Allah untuk mengadakan perkara mumkinat. Berbeza dengan fahaman Mu'tazilah, di mana mereka berpandangan wajib atas Allah, mesti. Nah, Allah Ta'ala ini melakukan al-aslah, yang paling baik, dia tak boleh buat. Begitulah juga wajib Allah mengutuskan Rasul. Kalau tidak, dia macam mana dia nak siksa hamba-hamba Allah, hamba-hamba dia yang tidak taat di akhirat dengan dia cipta, kerana dia menciptakan neraka kalau dia tidak mengutuskan Rasul.
Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahawa ya Allah mengutuskan Rasul, tapi pengutusan itu harus bagi Allah dan bukan wajib atas Allah. Dan dia mengutuskan itu semata-mata kurniaan, bukan kerana dia mesti berbuat begitu. Ya? Maka dalil kata Imam As-Sanusi, dalil yang membuktikan bahawa harus bagi Allah melakukan atau mengadakan perkara mungkinat, yakni perkara yakni ciptaan dia di alam ini, ataupun ketetapan dia, sebarang ketetapan dia, dan berdasarkan iradah dan dilaksanakan oleh kudrahnya, dan harus baginya meninggalkan dari mengadakan melakukannya. Okay. Apa hujahnya? Karena kata dia, jika wajib mata Allah secara akal, terlogiknya, kalau kita kata memang wajib mata Allah melakukan atau meninggalkan sesuatu dari perkara-perkara mungkinat tersebut, atau mustahil pula baginya, mana mungkin ada mustahil bagi Allah menciptakan alam ini. Okay. Nescaya perkara mungkin tadi ini, yang boleh ada atau boleh tiada itu, akan berubah menjadi perkara wajib, mana mesti ada. Atau mustahil, mana akan berubah pula menjadi mustahil ada. Dan hal itu tidak masuk akal. Tak masuk akal kalau kita nak ubah alam ini menjadi perkara yang mesti ada. Dan tak masuk akal juga kalau kita nak ubah alam ini menjadi perkara yang mustahil ada. Dalam nota kaki, nak buat uraian sikit. Yakni akal tidak dapat menerima jika dikatakan alam ini wajib ada, mesti ada. Kerana jika ia mesti ada, bermakna ia akan tetap, tidak akan berubah. Namun apa yang kita perhatikan, perubahan berterusan berlaku dalam alam ini. Menunjukkan ada kuasa yang mentadbir alam ini mengikut iradahnya, iaitu Tuhan. Mana iradah adalah yang menentukan ada atau tidak ada. Kalau kita ni wajib ada, makna kita akan berterusan lah. Kerana benda wajib ni akal tak boleh terima kalau tak ada. Tapi kita tengok berlaku perubahan di alam ini. Ada yang hidup, ada yang mati. Kemudian pokok-pokok berubah sentiasa. Cuma ada di sana yang perubahannya belum ditakdirkan Allah untuk berlaku. Contoh, sebab tempohnya belum datang. Contohnya dipanggil kebinasaan alam ini secara skala besar. Tapi skala kecil itu memang berlaku dah. Yang berlaku dipanggil. Hatta tubuh kita pun sel bertukar ganti. Sehingga kan dipanggil tubuh kita berubah. Daripada dulu kecil, di dewasa, kemudian kita ni kuih tua, bagi orang utara kata ni, kuih tua. Kemudian mati. Jadi perubahan yang berlaku di alam ini menunjukkan bahasanya alam ini adalah mungkin dipanggil. Boleh ada, boleh tiada. Dan ada kuasa dipanggil. Bila dia bersifat mungkin, maka apa yang berlaku di alam ini semuanya adalah dengan ketentuan. Ketentuan itu iradah. Dan juga dengan pelaksanaan kuasa. Ada kuasa yang menentukan, dan kemudian kuasa itu juga lah yang melaksanakan ketentuan tersebut. Lebih tidak masuk akal lagi, kerana tidak masuk akal lagi jika kita katakan alam ini mustahil ada, kerana ia telah pun wujud secara realiti. Kan dia semudah. Kalau kita nak ubah daripada mungkin ada pada mustahil ada, pun lagi berat untuk akal terima, kerana dia dah wujud secara realiti pun telah wujud. Alhamdulillah, selesai kita masalah ilahiyat. Masalah dipanggil, kerana dalam ilmu tauhid ini ada 3 cabang. Ilahiyat atau uluhiyah, ketuhanan. Alhamdulillah, selesai kita yang mempelajari dengan hujah-hujah, dengan hujah-hujah, termasuk hujah-hujah akal dan juga hujah-hujah syar'i yang mengisbatkan sifat-sifat yang layak bagi Allah yang pencipta alam ini. Dan yang kedua, cabang kedua, iaitu an-nubuwat, kenabian, dan seterusnya as-sam'iyat. Perkara yang wajib, ar-rusul alaihimussalatu wassalam, wal-wajib fi haqqir rusuli alaihimussalam. Perkara yang wajib bagi hak para rasul.
Wa amma rusul alaihimussalam fayajibu fi haqqihim as-sidqu as-sidqu wal amanatu wat tablighu ma umiru bitablighihi lil khalq. Adapun para rasul alaihissalam, maka wajib bagi mereka. Wajib di sini adalah wajib akli mesti. Akal tidak akan dapat menerima kalau dikatakan rasul ni, seorang rasul tak bersifat dengan sifat-sifat ini. Mustahil bagi akal. Tak logik. Bersifat dengan sidq, benar. Amanah. Amanah ni adalah maksum lah. Yang amanah, mana tidak khianat. Tidak khianat. Tidak. Kalau tak, mana maksum itu pelihara daripada dosa. Kalau dia sini tak terpelihara daripada dosa, dia ajak orang lain taat, tapi dia buat dosa, makna dia khianat. Wa'alaikumsalam. Dan tabligh, menyampaikan segala yang diperintahkan itu disampaikan kepada makhluk, yang diperintahkan Allah lah. Okay. Adapun kalau dia tak menyampaikan benda yang tak disuruh oleh Allah untuk disampaikan, itu tak mustahil lah. Okay. Sebab dia panggil ada benda-benda khususiat bagi seorang rasul, yang itu untuk dia saja. Untuk dia saja, maka tak perlu disampaikan. Dan di sini ada satu lagi sifat yang disebut dalam kitab-kitab yang lain, tak disebut di sini, iaitu fatanah. Yang sifat fatanah. Sifat bijaksana. Bijaksana. Wa yastahilu fi haqqihim alaihimussalatu wassalam adadadu hadhihi sifat. Wa ya al-kadhibu wal-khiyanatu bifi'li syai'in mimma nuhu nahya tahrimin aw karahatin aw kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi lil khalqi. Mustahil bagi hak mereka sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat wajib tadi, sifat-sifat yang mesti tadi. Yang akal tak dapat terima kalau tak ada sifat-sifat itu. Maka akal juga akan kata mustahil kalau mereka bersifat dengan sebaliknya, iaitu kadhib, dusta, bohong, khianat. Khianat maknanya menyalahi ajaran yang disampaikan. Khianat iaitu, ini Imam Sanusi mentafsirkan makna khianat, iaitu dengan melakukan sesuatu yang ditegah kepada mereka dengan tegahan tahrim atau karaha. Jadi mustahil seorang Nabi melakukan perkara yang diharamkan syarak ataupun yang dimakruh oleh syarak. Atau menyembunyikan, mustahil menyembunyikan. Mereka menyembunyikan sesuatu dari yang disuruh mereka menyampaikannya kepada makhluk. Mustahil. Kemudian Imam As-Sanusi membentangkan hujah kepada kita. Wa yajuzu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam ma huwa min al-a'radil bashariyah. Belum lagi. Sebelum dia membentangkan hujah, dia sebut dulu yang harus bagi Rasul. Tadi dia sebut yang wajib bagi Rasul dan juga yang mustahil bagi Rasul. 4 sifat wajib, sebab walaupun dia sebut 3, tapi kita dah tambah ada 1. 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Okay, sifat wajib bagi Rasul, akal akan kata tak logik lah kalau seorang Rasul tak bersifat sifat itu, iaitu sifat benar, sifat amanah, menyampaikan dan juga bijaksana. Sifat yang mustahil bagi Rasul pula, mana akal akan kata tak boleh, mustahil seorang Rasul itu ada sifat-sifat ini. Yang pertama, bohong. Yang kedua, khianat, mengkhianati ajaran. Yang keempat, yang ketiga, menyembunyikan. Dan yang kelimanya, bodoh, lawan pada bijaksana. Adapun sifat yang harus bagi Rasul, mana sifat yang harus, mana akal boleh terima, ada pun okey, tak ada pun okey, mana benar yang logik.
Logik kalau ada, kalau berlaku pun logik, kalau tak berlaku pun logik. Itu harus bagi mereka, harus bagi akal, pada akal bagi hak mereka semua dari sifat-sifat atau ciri-ciri kemanusiaan yang tidak membawa kepada pengurangan pada martabat mereka yang tinggi. Okey, seperti harus bagi mereka sakit. Boleh tambah lagi lah makan, minum, berkahwin. Tapi sakit ni, sakit yang tidak sampai kepada munaffirah. Dia panggil. Al-marad al-munaffir. Munaffir ni makna yang menjauhkan orang daripada mereka. Boleh sakit tapi bukan sakit yang boleh menjauhkan orang daripada mereka, yang menjijikkan. Sebab itu para ulama menolak kisah yang berlebihan yang diceritakan tentang Nabi Ayub AS. Yang dikatakan sakitnya sampai berulat dan busuk. Jadi itu sakit yang macam mana seorang Rasul diberi sakit yang begitu, padahal sakit itu munafir, menyebabkan orang tak akan hampir. Yang tak akan hampir dan orang memang jijik pada seorang Rasul. Jadi sebab itu ya Nabi Ayub AS sakit, tapi sakit mungkin berat sakit itu, tapi tidaklah sampai menjijikkan orang kepada dia sehingga tidak menggagalkan fungsinya sebagai seorang Rasul yang perlu menyampaikan dakwah. Jadi kerana itu tambahan itu datang daripada Israiliyat. Israiliyat ni makna kisah-kisah yang ditukar tambah oleh Bani Israel. Amma burhan wujubi sidqihim alaihim salatu wassalam fali'annahum law lam yasduqu lalazima al-kadhibu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizati nazilati manzilata qawli ta'ala sadaqa abdi bi kulli ma yuballighu anni. Adapun dalil wajibnya para rasul bersifat dengan benar, yakni tidak berbohong, ialah jika mereka tidak berlaku benar, pastinya akan berlaku pendustaan pada khabar berita dari Allah. Kerana Allah membenarkan pengakuan mereka sebagai Rasulnya dengan mukjizatnya, yang mana mukjizat itu mengambil kedudukan seperti dia, ini Allah berfirman, benarlah hamba-Ku pada segala yang disampaikan dariku. Di mana mustahil dia boleh mendatangkan luar biasa sebegitu, seperti mukjizat itu, melainkan luar biasa itu daripada Ku sendiri. Jadi mukjizat ni sebenarnya seolah dia mengambil tempat kalamullah. Di mana kalamullah, Allah Ta'ala nak cerita pada kita, pada manusia bahasanya Rasul dia benar. Rasulnya benar. Dibuktikan dengan mukjizat yang aku berikan kepada dia. Jadi Allah Ta'ala bagi mukjizat untuk mengesahkan kebenaran Rasul. Tiba-tiba Rasul pula berbohong, maka bermakna Allah mengesahkan pembohongan. Itu mustahil. Itulah mustahil. Jadi mukjizat para Rasul itu sendiri mengesahkan bahasanya Rasul itu benar daripada Allah. Kerana kalau dia berbohong, takkan kita nak kata Allah mengukuhkan seorang pembohong dengan mukjizat. Itu menunjukkan bahasanya mustahil pada akal seorang Rasul itu berbohong. Wa amma burhanu wujubil amanati lahum. Jadi sebab itu, oleh kerana Nabi Muhammad SAW, kerasulannya sampai hari akhirat, sampai kiamat, maka mukjizat baginda ada yang kekal sampai hari kiamat. Yang mengesahkan Rasul ini benar. Mukjizat apa itu? Quranul Karim. Jadi sesiapa yang rasa Nabi berbohong, okey, mukjizatnya masih ada sekarang. Buktikan Quran itu bohong. Buktikan Quran itu silap fakta. Buktikan Quran juga termasuk memperkatakan tentang sains, tentang kejadian alam dan sebagainya. Buktikan. Dan boleh dikatakan semua yang cuba untuk buktikan Al-Quran ini silap, berbohong, dan kalau dia jujur, berakhir dengan keislaman dia. Keislaman dia. Termasuk orang-orang Kristian, orang Yahudi yang cuba untuk membuktikan Al-Quran ini menyalahi kitab-kitab yang dulu. Bila dia semak
kitab-kitab yang asal yang ada di Vatikan dikatakan, maka dia mendapati dalam kitab yang asal memang betul ada menyebut tentang Nabi Muhammad dan ada menyebutkan tentang Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Dan mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, itu satu. Wa amma burhan wujubil amanati lahum alaihi salatu wassalam fali annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lam qalaba al-muharramu aw al-makruhu ta'atan fi haqqihim. لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه. Dia nakirah kena bagi dua lah. بفعل محرم ولا مكروه وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث. Adapun dalil burhan, dalil wajibnya sifat amanah bagi mereka ialah kerana jika mereka berlaku khianat. Macam mana berlaku khianat itu? Iaitu dengan melakukan perbuatan yang haram atau makruh, menyalahi ketaatan. Kerana Rasul diutuskan oleh Allah untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Maka bila mereka melakukan sebalik pada taat, iaitu perkara maksiat, sama ada berupa haram ataupun yang makruh yang dibenci oleh Allah, maka mereka khianat. Jadi kalaulah mereka itu harus berlaku khianat, nescaya akan berubahlah yang haram dan yang makruh menjadi ketaatan kepada hak mereka. Kerana Allah menyuruh kita mengikuti mereka. Allah suruh kita mengikuti mereka kerana seolah-olah Allah Ta'ala ini menyatakan kepada kita bahawa ikutlah mereka kerana semua yang mereka suruh dan mereka buat itu adalah ketaatan. Tiba-tiba mereka pula boleh berlaku khianat, yang melakukan perkara haram dan makruh, maka akan berubahlah perkara haram dan makruh itu menjadi ketaatan. Dan itu suatu benda yang tak boleh berlaku lah, mustahil. Mustahil. Kemudian dalil ini secara sendirinya juga adalah dalil bagi wajibnya sifat yang ketiga, itu tabligh, menyampaikan. Karena jika mereka tidak menyampaikan, bermakna mereka melakukan al-kitman, yakni menyembunyikan dakwah. Maka seolah-olah Allah menyuruh kita dengan kitman. Kerana kita disuruh mengikuti para Rasul, namun itu adalah mustahil kerana kitman adalah haram dan dilaknat. Dan Allah tidak menyuruh melakukan perkara haram dilaknat. Jadi kerana dalam Quran Allah Ta'ala melaknat orang yang Allah Ta'ala melaknat, dan juga Allah menegaskan siksaan kepada orang yang dapat menyembunyikan ilmu. Man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang seharusnya disampaikan, Allah akan menambat hidungnya dengan tambatan, dengan tali dalam neraka dan diheret dalam neraka. Jadi kalau kitman itu diharamkan, maka dan Rasul pula bersifat kitman, maka akan berubahlah kitman menjadi ketaatan. Itu mustahil sebab kita disuruh untuk mengikuti Rasul. Jadi mustahil Allah Ta'ala menyuruh benda yang haram. Wa amma dalil jawazil a'rad al-bashari alaihim. Adapun dalil pemusyahadatu wuqu'iha bihim, imma li ta'zimi ujurihim أو للتشريع أو للتسلي عن الدنيا أو للتنبيه لخسة قدرها عند الله تعالى وعدم رضاه بها دار جزاء لأنبيائه وأوليائه باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام. Adapun dalil keharusan ciri-ciri kemanusiaan bagi mereka, yakni harus bagi mereka makan, minum, sakit dan sebagainya. Dalilnya apa? Iaitu yang pertama, iaitu apa yang disaksikan berlaku ciri-ciri tersebut pada mereka oleh orang yang hidup sezaman dengan mereka. Diceritakan secara mutawatir. Saya nak bakar cerita Nabi buat begitu begini, nak makan dan sebagainya, kahwin. Sayyidina Umar, Sayyidina sahabat-sahabat yang lain menceritakan. Ada sahabat ceritakan Nabi suka labu, dan sahabat Muhammad dia boleh tengok.
Nabi pakai cincin, Nabi berkahwin, kemudian berlaku masalah dengan isterinya, bagaimana Nabi selesaikan dan sebagainya. Itu diceritakan secara mutawatir dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab-kitab hadis dan sebagainya. Ya, itu menunjukkan bahawasanya perkara itu berlaku. Dan berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala, dan benda itu benda yang harus berlaku. Harus berlaku dan harus untuk tidak berlaku. Kemudian Imam As-Sanusi menjelaskan apa hikmahnya Allah Ta'ala mentakdirkan perkara-perkara yang berlaku pada manusia lain turut berlaku kepada seorang Nabi. Kata dia, berlakunya sama ada untuk berlakunya, yakni berlakunya perkara-perkara kemanusiaan tadi, sama ada, ini hikmah, untuk Allah menggandakan pahala-pahala mereka, untuk Allah menggandakan pahala-pahala mereka itu bagi sakit yang menimpa mereka dan juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh musuh kepada mereka. Satu, atau untuk pensyariatan. Contohnya Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi lupa dalam salat untuk mensyariatkan hukum bagi situasi lupa. Kalau lupa dalam salat nak buat macam mana? Kalau takdirkan Nabi tidak lupa, okay? Nabi tidak lupa, jadi macam mana yang kita pula lupa, tidak sering dia berlupa, jadi macam mana kita nak buat? Itu di antara hikmah. Jadi bila ditakdirkan Nabi berkahwin, maka kita dapat belajar daripada Nabi hukum hakam perkahwinan. Kerana manusia itu berkahwin. Bila Nabi sakit, maka kita dapat belajar bagaimana doa-doa, syifa dan sebagainya. Ikhtiar untuk mencari ubat dan sebagainya. Jadi itu. Dan untuk bersabar dari dunia. Dan untuk mengajar manusia bersabar daripada dunia. Kalaulah para Nabi tidak ditimpa sakit, kita pula ditimpa sakit, maka nasihat Nabi pada Rasulullah supaya kita bersabar sebagai dia jadi akademik lah. Atau dia sebagai semata-mata teori dia panggil. Kita akan menjadi hujah. Kita akan kata, tak apalah dia Nabi tak sakit. Bolehlah kamu suruh kami sabar. Kamu tak sakit. Tapi bila Nabi bersakit, bahkan sakit lebih berat daripada kita. Nabi bila sakit, 2 kali ganda. Sakit orang biasa. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kami bila tengok kamu demam, macam 2 orang demam. Lalu Nabi kata, sebab aku diberi ganjaran 2 kali ganda berbanding dengan orang biasa. Dan maka dia panggil ujian untukku pun 2 kali ganda juga. Atau untuk memperingatkan bahawa kecil nilai dunia di sisi Allah. Maknanya dia tidak bagi dunia ini sepenuh pada kekasih dia. Menunjukkan dunia bagi Allah tak ada apa-apa. Bahkan musuh-musuh Allah Ta'ala itu kadang-kadang mendapat lebih banyak nikmat daripada kekasih Allah. Menunjukkan bagi Allah dunia ini benda yang murah. Dan menunjukkan bahawa dia tidak redha dunia ini menjadi negeri balasan bagi para nabi dan awliya-Nya dengan mengambil iktibar dari keadaan-keadaan mereka semasa di dunia. Itu ada sikit ta'liq yang dilakukan, iaitu situasi buruk yang ada kalanya menimpa para rasul sedang mereka merupakan hamba Allah yang paling taat, menunjukkan bahawa Allah tidak menghendaki untuk menjadikan dunia ini sebagai yaumul jaza, hari pembalasan yang sebenar-benar. Akan tetapi di akhiratlah pembalasan yang sebenar bagi hamba-hambanya yang taat diberi syurga. Dan syurga ini menggambarkan kepada nikmat yang perfect, yang full, yang penuh, tak ada kurang. Dan yang kufur akan dibawa neraka. Neraka ialah menggambarkan pembalasan yang sebenar-benar. Pembalasan yang sebenar-benar bagi orang yang ingkar, yang mendustakan Allah, yang jahat. Itu neraka. Wa yajma'u ma'ani hadhihi al-aqaid kulluha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iz ma'na al-uluhiyah istighna'u lillah an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Ma'na la ilaha illallah la mustaghna an kulli ma siwahu. Wa muftaqiran ilaihi
kullu ma adahu illa Allah Ta'ala. Jadi ini dah ujung-ujung lah. Yang mana dia nak simpulkan semua yang kita mengaji sebelum ni terkandung dalam ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. Mana dia nak simpulkan? Belum lagi, belum dia simpulkan lagi. Mana dia nak isbatkan bahawasanya segala kandungan tadi ni, segala kandungan akidah tadi, semua yang terkandung dalam qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qaulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Okey, sekadar itu untuk hari ini, insya-Allah. Ya, nanti kita akan baca sambung lagi. Berhenti di Waya Juma'ung Ma'ani, Ustaz. Ya. Kita berhenti di Waya Juma'ung Ma'ani dari Aqaid. Berhenti di situ. Ya. Di sini, kita berhenti di sini ya. Okey. Kita jumpa lagi insya-Allah besok lah. Pagi besok. Kita pergi besok waktu yang sama pukul 7 pagi. Insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama insya-Allah. Ya dah. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama insya-Allah. Okey. Tasbih kita tutuplah dengan tasbih kafarah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tuliskan taliannya.